Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Takidir bin Muhammad Azmi, 070096. Pada hari ini saya akan membawakan kepada anda semua kisah-kisah yang menarik dan kisah tauladan tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kisah yang saya ingin ceritakan ini, dia menerangkan tentang sifat sabar Nabi Muhammad, sifat baik hati. Seterusnya saya akan menceritakan tentang kekuasaan Allah yang berkaitan dengan cerita menarik yang saya akan ceritakan sebentar lagi. Di pasar Madinah, terdapat seorang Yahudi yang miskin dan buta. Dia selalu ingatkan dekat orang yang lalu lalang dekat dia dengan mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW ni seorang penusta dan penyihir. Bukan tu je, lelaki Yahudi ni dia sering menyejek dan menghina Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Disebabkan perkara ini, Rasulullah tertarik untuk menziarahi lelaki tersebut. Lalu Rasulullah menziarahi lelaki tersebut pada setiap pagi dengan tujuan memberikan makanan kepadanya tanpa baginda memberitahu siapakah diri sebenar baginda. Baginda melazimi perkara tersebut sehinggalah kewafatan baginda. Selepas wafatnya Rasulullah SAW, tak ada lagi yang memberi makanan kepada lelaki tersebut. Melazimi ini bermakna Rasulullah ulang perkara yang sama, menziarahi pada waktu pagi dan memberi makan sehinggalah baginda wafat. Pada satu hari, Abu Bakar radhiyallahu anhu dia bertanyakan kepada Aisyah, adakah sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah yang tidak aku lakukan? Lalu Aisyah pun dia menjawab, sesungguhnya engkau telah melakukan semua sunnah yang telah dilakukan oleh Rasulullah, melainkan satu perkara ini. Lalu Aisyah pun memberitahukan tentang Rasulullah akan ke pasar Madinah untuk menyuap lelaki Yahudi tadi pada setiap pagi. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu terus mengambil makanan dan terus bergegas kepada rumah lelaki tersebut untuk memberinya makanan. Ketika Abu Bakar memberikan makanan, dia suap lelaki tersebut, tetapi orang Yahudi tersebut dia menyedari bahawa orang yang menyuapnya kali ini tidak sama dengan orang yang sebelum ini. Maknanya mungkin dia sedar dari segi layanan, suapan, mungkin kelembutan Rasulullah sebelum ini semasa menyuap lelaki Yahudi tersebut tidak sama. Lalu Yahudi tersebut dia menanyakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, siapakah orang yang menyuapku sebelum ini? Lalu Abu Bakar pun mengatakan kepada Yahudi tersebut, dia memberitahu bahawa lelaki yang sebelum ini menyuap dia pada setiap pagi adalah Rasulullah SAW. Setelah mendengar segala penjelasan daripada Abu Bakar, termasuklah kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW, Yahudi tersebut menangis dan menyesal dengan segala perkara yang telah dilakukan olehnya. Kata-kata kesat yang dikeluarkan, hebahan-hebahan yang dusta, mengatakan Rasulullah ini adalah seorang penusta dan penyihir. Dia menyesal dengan perkara tersebut. Lalu orang Yahudi itu memasuki Islam akibat perbuatannya dan sikap Rasulullah. Baiklah, daripada kisah ini kita dapat mengambil iktibar tentang kesabaran dan ketenangan baginda dalam menghadapi ujian, dan juga sifat pemaaf baginda seperti yang kita dengar tadi. Cacian yang dilepaskan oleh Yahudi tersebut, ejekan, hinaan dan juga hebahan yang tidak betul tentang baginda, tetapi baginda telah memaafkan begitu sahaja. Bukan sahaja memaafkan, baginda juga siap memberikan layanan yang baik pada setiap pagi dengan memberikan makanan tanpa meminta bayaran semula. Sifat sabar ini juga dapat kita contohi dan dijadikan tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, berdasarkan kisah yang telah saya ceritakan tadi, satu perkara yang kita dapat ambil iktibar iaitu sifat lemah lembut Rasulullah SAW yang tidak pernah membalas perbuatan buruk yang dilakukan terhadap baginda. Bahkan meskipun disakiti, baginda tetap mendoakan orang yang menyakitinya. Hal ini telah jelas diriwayatkan sebagai berikut. An Abi Abdullah Al-Jadali qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an hulqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sahaban fil aswaq wala yajzi bis sayyi'ah as-sayyi'ah walakin ya'fu
wa yasfa, yang bermaksud dari Abu Abdillah Al-Jadali radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya berkata kepada Aisyah, bagaimanakah sikap Nabi terhadap keluarganya? Aisyah menjawab, dia adalah orang yang terpuji. Rasulullah tidak pernah bersikap yang buruk, kasar atau berteriak di tengah pasar. Dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia memaafkan hal-hal yang buruk yang ditujukan kepadanya secara peribadi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Okey, baiklah. Kisah menarik pertama yang saya akan bawakan kepada anda semua adalah kisah batu ni dia memberi salam kepada Rasulullah SAW. Seperti yang kita tahu, batu ini adalah sesuatu objek yang memang tak dapat bercakap, apalagi untuk melakukan pergerakan, tetapi dengan kekuasaan Allah dan keajaiban Allah, batu ini dia memberi salam kepada Rasulullah SAW. Kisah ini dia berlaku ketika mana Rasulullah masih berada di Mekah. Peristiwa ini juga berlaku ketika Rasulullah ni dia belum diangkat menjadi Nabi. Okey, baiklah. Batu tadi tu kan dia memberi salam. Dia memberi salam kepada Rasulullah, tetapi bukan baginda seorang sahaja yang dapat mendengar salam itu. Yang dapat mendengar salam itu juga adalah para sahabat yang bersama baginda. Seterusnya, baginda dan para sahabat dia mendengari salam yang diberikan daripada batu tersebut. Tetapi baginda dan para sahabat tidak ada yang berfikir pun untuk membawa ulang batu tersebut, kerana itu adalah batu yang telah memberikan salam kepada Rasulullah. Mereka tidak berfikir untuk membawa ulang, apatah lagi untuk dijadikan tangkal ataupun alat-alat azimat yang akan digunakan ketika mereka sakit. Daripada Jabir bin Samrah, dia telah mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah pun bersabda yang berbunyi, sesungguhnya aku telah pun mengetahui ada batu di Mekah yang memberikan salam kepadaku, dan ketika itu aku belum diangkat menjadi Nabi. Sesungguhnya sampai sekarang aku mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Okay, baiklah, kali ini saya akan membawakan kepada anda kisah menarik yang kedua tentang Rasulullah. Kisah ini dia adalah satu kisah di mana satu tiang masjid ni dia menangis kepada Rasulullah yang berasal daripada sepohon batang kurma. Daripada Jabir bin Abdillah, dia telah pun berkata, tiap kali Rasulullah baginda berkhutbah, baginda akan menyandar kepada setiap antara salah satu tiang di masjid. Tetapi ada satu mimbar baru telah pun dibuat, lalu baginda pun menggunakanlah mimbar tu. Dia duduk di atas mimbar tu. Apabila perkara itu terjadi, ada pohon kurma itu dia menangis. Rintihan yang didengari oleh pohon batang kurma itu adalah seolah-olah rintihan seekor unta. Semua orang yang ada dalam masjid tu dia dengar. Mereka pun mendengari tangisan daripada pohon batang kurma yang berpunca dari Rasulullah. Dia menggunakan mimbar baru itu. Lalu apabila mendengarinya, Rasulullah SAW pun baginda turun lalu mengusap pohon tersebut demi meredakan suasana, untuk memujuk pohon kurma itu supaya berhenti menangis. Berdasarkan hadis yang telah saya ceritakan tadi, sepohon batang kurma ni dia menangis kerana dia dapat ketahui bahawa dirinya tidak lagi diperlukan oleh Rasulullah. Maknanya sebab ada mimbar baru tadi, Rasulullah ketika berkhutbah dia menggunakan mimbar baru. Dia tak bersandar lagi dekat tiang kurma tersebut. Lalu apabila Rasulullah dah tahu benda tu, dia dengar pohon tadi menangis, lalu dia pun pergi ke pohon kurma tersebut dan mengusap supaya berhenti menangis, tapi bukan dengan tujuan untuk mendapat keberkahan darinya. Maknanya tujuannya semata-mata adalah untuk meredakan situasi tersebut. Pengajaran yang kita boleh dapat daripada cerita menarik pertama yang telah saya kongsikan tadi, kita sebagai umat manusia boleh mengambil iktibar dari Rasulullah dan para sahabatnya tentang kisah tadi, iaitu kebijaksanaan baginda, iaitu baginda Rasulullah SAW dan para sahabat yang berada bersamanya ketika mendengar batu tersebut memberi salam. Baginda dan para sahabat tidak terfikir sedikit pun untuk mengambil manfaat daripada batu tersebut dengan tujuan untuk menjadikan alat-alat perubatan
tangkal ala-ala azimat untuk digunakan, kerana perkara tersebut boleh mendatangkan pengaruh kepada umat pada zaman ini. Jika mereka melakukan perkara tersebut, kita akan terpengaruh untuk cenderung kepada percaya kepada benda-benda tersebut, kerana benda tu tak betul pun sebenarnya. Itu hanyalah batu itu dengan izin Allah, mukjizat Nabi Muhammad. Seterusnya, mereka ni mempunyai iman yang kuat. Kita boleh ambil iktibar kepada mereka supaya tetap teguh kepada iman. Okey, baiklah, pengajaran yang kita dapat ambil daripada kisah menarik yang kedua yang saya telah ceritakan tadi adalah, seperti yang kita tahu, tangisan pohon kurma ini dia menangis kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun memujuknya. Dari situ kita dapat belajar bahawa Rasulullah telah mengajarkan kita untuk menghargai segala ciptaan Allah, walaupun perkara itu dianggap remeh sekalipun. Rasulullah juga telah menunjukkan perasaan empati terhadap pohon kurma tersebut dengan memujuknya daripada menangis. Walaupun perkara ini dianggap remeh, tetapi perkara ini kita perlu mengambil berat, kerana Rasulullah telah menunjukkan perkara yang sepatutnya kita lakukan, dan kita tidak sepatutnya menganggap sesuatu perkara itu adalah sesuatu perkara yang remeh.